Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Ahad 7 Ogos 2022. Saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Penetapan harga maksimum, pengilang, pengedar dan penjual diingatkan tidak sorok bekalan minyak masak botol 5 kg. Mafi pergiat operasi pusat pengumpulan hasil kawal harga barang. Projek Lebuh Raya Pen Borneo dijangka siap sepenuhnya pada suku pertama tahun depan. Projek bernilai 16.1 bilion ringgit yang dilancarkan pada Mac 2015 kini berada pada tahap 85%. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan juga akan meneruskan fasa 2 projek Sarawak Sabah Link Road SSLR. Fasa kedua, projek Sarawak Sabah Link Road yang akan menghubungkan Miri ke Limbang dan Lawas tanpa perlu melalui Brunei. Projek fasa 2 SSLR dari Sempang Gelugus ke Long Lopeng di Lawas ini akan menghubungkan Mulu sehingga Long Merarap sejauh 326 km dengan kos sebanyak 7.68 bilion ringgit. Kerja-kerja pembinaan projek SSLR dijangka bermula awal tahun depan. Jaringan jalan raya sedia ada turut ditambah baik antara Miri ke Limbang dan Lawas melalui Brunei di bawah projek Lebuh Raya Trans Borneo yang melibatkan kerja-kerja naik taraf sepanjang lebih 96 km bagi tempoh 3 tahun dengan kos berjumlah 2.93 bilion ringgit. 200 juta ringgit diperuntuk bagi melaksanakan program pengedaran barang perlu melalui program penyeragaman harga tahun ini. Ini berikutan kerajaan menyedari perbezaan ketara harga barangan di bandar dan pedalaman terutama di Sarawak. Ini bagi membolehkan penduduk di kawasan pendalaman atau luar bandar menikmati 7 harga barangan keperluan asas pada harga yang sama di bandar-bandar. Barangan tersebut ialah gula putih, tepung gandum, minyak masak sawit, beras putih, gas petroleum cecair ataupun LPG, petrol RON 95 dan diesel. Daripada peruntukan itu, 125 juta ringgit khusus untuk pelaksanaannya di Sarawak. Manfaatnya untuk 500,000 penduduk di 112 zon yang merangkumi 538 kawasan pengedaran. Perdana Menteri berucap pada majlis penutupan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia peringkat negeri Sarawak di dataran perayaan Petrajaya Kuching. Pihak terlibat ekosistem pengeluaran minyak masak diingatkan tidak menyorokkan atau mencatut produk itu berikutan penguatkuasaan harga maksimum esok. Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi, Tan Sri Anwar Musa mengingatkan perbuatan sedemikian pada akhirnya akan merugikan peniaga dan peruncit selain mendatangkan masalah kepada pengguna. Kalau kita nak betulkan semua ini, semua orang mesti laksanakan langkah-langkah dengan cara yang betul. Kita tahu profitiari pencatutan adalah bercanggah dengan undang-undang. Begitu juga menyorok barang juga merupakan satu kesalahan. Dan juga apabila satu-satu komoditi ataupun satu-satu barangan dimasukkan dalam tarif harga maksimum, semua orang kena cuba untuk mematuhinya.
Bermula esok, harga maksimum bagi minyak masak botol 5 kg ditetapkan pada RM34.70. Penganjuran Maha 2022 diharap dapat menggalakkan golongan petani dan penternak untuk menerapkan elemen pendigitalan dan teknologi di dalam bidang pekerjaan mereka. Penerapan aspek itu penting bagi mentransformasikan sektor agrikultur negara, khususnya pembuatan makanan ke arah lebih baik. I've seen several solutions already available in the market, but whether or not our farmers adopt and adapt to the availability of such technology. And this is very important. Kalau kita cakap tentang misalnya tentang food security, we must know exactly how much we produce, how much we need, and by doing that, we can more or less control the price. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan perasmian kluster agro-edutainment bersama Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi pada pameran Maha 2022. Kluster berkonsepkan penerokaan agro merupakan salah satu tarikan baharu yang diwujudkan bagi penganjuran Maha kali ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ronald memaklumkan operasi pusat pengumpulan hasil dipergiat kementeriannya. Menurutnya, usaha jihad memerangi orang tengah itu membolehkan kenaikan kos sara hidup dapat dikawal, terutamanya dalam bidang pertanian dan perikanan. Kita hendak Fama bukan saja mengadakan pusat pengumpulan hasil ataupun pasar tani dan sebagainya, tetapi menggalakkan pengeluar terutama di kalangan anak-anak muda yang menceburi dalam bidang pertanian, penanaman untuk memasarkan hasil melalui talian. Dan itu antara langkah yang sedang diambil secara serius. Nanas cobek dan nanas kristal honey, dua varieti nanas baru diperkenal Lembaga Perindustrian Nanas pada Maha 2022. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata, kedua-dua nanas ini mula ditanam di Kelantan dan Negeri Sembilan. Nanas cobek ini ataupun dan nanas kristal honey, dia termasuk dari kumpulan Queen. Nanas ini saya kira satu makanan yang sangat penting walaupun dia tidak termasuk dalam senarai food security. Kalaulah nanas ini ditanam dalam negara kita secara meluas, dia memberi jaminan pasaran. Bukan saja dalam negara. Sekarang ini saya difahamkan dalam negara kita pun belum lagi mencukupi bekalan nanas ini untuk dalam negara, apatah untuk kita ekspor ke luar negara. Pengenalan varieti nanas berkenaan secara langsung membantu menyuntik pendapatan lebih 5,000 usahawan aktif dalam rantaian industri nanas. Nanas ini mempunyai keistimewaan dari segi buahnya dan pasarannya sendiri. Pasaran kristal honey terbanyak terdapat di Negeri Sembilan dan Melaka. Antara keistimewaannya, harganya sangat premium. Seperti MD2 juga, sekilo buah nanas kristal honey boleh mencecah RM6. Dan kita jangka harga ini dapat membantu meningkatkan pendapatan usahawan kita. Baik, reruai pertubuhan peladang kebangsaan nafas antara yang menjadi tumpuan pengunjung Maha 2022. Orang ramai berpeluang membeli bahagian ayam pada harga RM5 sebungkus yang biasanya dijual pada harga RM28. Menurut pengerusi ahli jemaah pengarah nafas, Datuk Zamri Yaakob, barang basah itu boleh diperoleh pada waktu promosi. Turut mencuri tumpuan, pameran anak ayam berwarna-warni. Kalau nak boleh tengok tentang pertanian ni, datang ke Maha memang bermacam-macam. Semua ada. Semua sektor. Kita pula agensi pun banyak Kementerian Pertanian. Pengunjung turut berpeluang menang 50 gram bar emas menerusi peraduan jawab dan menang anjuran nafas.
RM30 juta diperuntukkan bagi program kebun komuniti Kebuniti yang dibangunkan di kawasan rukun tetangga seluruh negara. Menurut Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Mohamad Sadiq, Kebuniti dibangunkan dengan kerjasama MAFI. Saya ada 8,330 KRT di seluruh negara dan kita nak wujudkan program makanan yang boleh diambil bahagian oleh KRT untuk kita tanam sayur-sayuran yang mungkin boleh dijual di peringkat kawasan taman ataupun kawasan-kawasan sekitarnya. KRT yang duduk di kawasan bandar, dekat flat-flat ataupun dekat rumah atas tanah, ada kawasan tanah yang kita boleh bekerja sama dengan pihak berkuasa tempatan. Kita boleh tanam sayur-sayuran. 111 KRT sudah dikenal pasti untuk melaksanakan program Kebuniti. RM494 juta pendapatan direkodkan hasil pengeluaran ikan hiasan pada tahun 2020. Angka itu dijangka terus meningkat berikutan pertambahan permintaan terhadap ikan hiasan di negara ini. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, peningkatan seiring penghasilan tumbuhan akuatik bernilai RM53 juta. Ini satu daripada hobi orang muda sekarang ni untuk menghias aquaspace ni. Bukan sahaja untuk tujuan hobi, bahkan ianya boleh mendatangkan sumber ekonomi. Dan kita berharap moga golongan-golongan muda ini dapat melibatkan diri mereka dalam aktiviti-aktiviti yang sihat. Beliau ditemui selepas merasmikan pertandingan menghias aquascape di Maha 2022. Terdapat 8 laman yang boleh anda kunjungi sempena Maha 2022. Ronda-ronda keluarga Malaysia edisi khas Maha 2022 akan kongsikan kepada anda salah satu laman yang jadi tarikan pengunjung. Apakah laman tersebut? Ayo kita saksikan. Okey, sekarang ni saya dekat laman Tenakan. Semalam kan saya dah cakap dengan anda semua, saya nak bawa anda pergi satu tempat kat luar ni, orang kata yang mesti orang akan pergi sini dulu macam saya. Kita pergi laman Tenakan nak tengok lembu saro. Itu kuda. Dalam. Nama dia ni Bojak. Bang, apa nama dia bang? Putih. Bojak putih. Itu kalau nak beli RM33,000. 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 Berani tak berani nak beli? Yang menjadi tumpuan pengunjung lembu sado, baka Charolais, lembu Chevrolet dan baka Limousine boleh mencecah hampir 1 tan seusia 3 tahun. Dan pelbagai lagi baka lembu dan kambing ada di sini. Bukan itu saja, di sini juga anda boleh mendapatkan khidmat nasihat oleh pelbagai agensi mengenai pertenakan moden. Anda juga boleh mengambil gambar bersama dengan haiwan eksotik. Ada ular. Kat ular tu anda semua boleh ambil gambar dengan ular tu. Dia suruh pegang ular. Untuk anda semua kan. Saya sanggup pegang ular ni. Nampak nama apa? Tak ada nama. Lama dah lah tu, Ji. Syukurlah, Ji. First time pegang ular ni. Pertama kali untuk anda. Untuk anda semua. Dah ambil lah dia. Dia nak balik gambar dia tu.
Okey, sekarang kita tengok ayam. Anak ayam. Anak ayam warna-warni pun ada kat sini lah. Ha. Anak ayam kampung ada, ayam penular ada, lahon, betina. Anak ayam kampung asli. Pelbagai baka ayam yang anda boleh dapati di sini. Dedak ni memang buat sendiri ke apa? Dedak ni kita permulakan sendiri, kita kilangkan sendiri. Buat sendiri, kilang sendiri? Ya. Dekat mana? Dekat Port Kelang. Kilang kat Port Kelang, kita punya base kat Shah Alam. Base kat Shah Alam, kilang Port Kelang lah? Oh, so kalau datang sini boleh beli dedak ayam kat sini lah? Betul, beli dedak ayam. Kita ada khidmat nasihat semua pun. Tengok, datang sini dah beli ayam, datang jumpa abang ni, terus beli dedak dia, dapat khidmat nasihat. Kat luar tak ada, sini ada. Pelbagai laman dan program yang menarik saya akan kongsikan kepada anda di Maha 2022 ini. Teruskan setia bersama Ronda-Ronda Keluarga Malaysia hanya di RTN. Sektor pertanian perlu diperkasa secara menyeluruh bagi membolehkan kebergantungan barangan import dapat dikurangkan. Langkah proaktif itu turut mampu mengurangkan kenaikan harga barangan. Perlu diingat bahawa apabila sektor pertanian dihidupkan semula secara besar-besaran, barangan import, terutamanya barangan pertanian, akan dapat dikurangkan. Sekaligus barang-barang pertanian di Malaysia berada dalam keadaan yang mencukupi dan pada masa yang sama kos untuk rakyat Malaysia untuk membeli barangan pertanian boleh diminimumkan. Justru dalam konteks ini, jaminan makanan akan lebih diperkasakan. Turut senada, pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Jelasnya, sikap peniaga yang mengambil kesempatan meraih keuntungan berlebihan juga harus dibanteras. Kita tahu kadang-kadang mengapa peniaga menaikkan alasan menaikkan harga ini atas alasan bahawa kos operasi mereka juga meningkat, tetapi menaikkan harga sesuka hati melanggar peraturan ataupun kawalan ditetapkan itu tidak patut. Sepatutnya setiap pihak harus duduk semeja untuk berbincang bagaimana masalah ini dapat ditangani tanpa membebankan pengguna. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Baik, 71% perniagaan pelbagai sektor mencatat peningkatan hasil lebih 20% sepanjang tahun lalu. Prestasi utama disumbang pelaburan dalam transformasi digital. That the use of technology for investments and operational improvements are higher in Malaysia than most other countries that we surveyed in the region. So it was higher than Australia, than Singapore, than Hong Kong, is because of the changes that these guys have put in place, and they will continue to see this benefit beyond the pandemic as well. Peratusan diperoleh hasil kajian platform teknologi kewangan Adyen. Kajian melibatkan 1,500 responden terdiri daripada pengguna dan komuniti perniagaan.
Ekonomi negara dijangka meneruskan momentum pertumbuhan positif bagi suku kedua tahun ini. Ketua Ekonomi CGS CIMB Securities, Nazmi Idrus mengunjurkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku kedua pada 6.7%. Disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kita telah beralih kepada fasa endemik pada bulan April dan ini menyaksikan lebih banyak kelonggaran ekonomi dan sosial dan ini membolehkan rakyat kembali kepada kehidupan yang lebih normal. Kedua, banyak bantuan telah disediakan oleh kerajaan yang paling utamanya ialah pengeluaran khas KWSP sehingga RM10,000 dan ini telah membantu perbelanjaan pengguna. Ketiga, kadar inflasi walaupun semakin meningkat masih belum dapat mengekang momentum perbelanjaan pengguna. Prestasi bagi suku kedua dijadual diumumkan Bank Negara Malaysia BNM minggu depan. Ribu kedai koperasi disasar menggunakan platform digital sehingga akhir tahun ini. Platform tersebut dijangka mampu meningkatkan kecekapan sekaligus mengawal peranan orang tengah. Sehingga kini sebanyak 700 koperasi aktif menggunakan platform digital. 1,300 telah berdaftar manakala 1,000 lagi bakal berbuat demikian sebelum hujung tahun ini. Konteks ini Angkasa sendiri akan memastikan banyak 3,000 kedai yang terlibat di bawah program BX100 ini akan kita jenamakan seperti mana yang dikendaki oleh Yang Berhormat Tan Sri Noh, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, untuk kita jenamakan sebagai Co-opmat. Ini nak memberikan imej yang baik di mana jenama yang patut digunakan oleh kedai-kedai koperasi ialah Co-opmat. Kedai-kedai runcit koperasi ini Co-opmat. Produk keluaran koperasi juga akan diletakkan label logo Angkasa, halal dan pensijilan makanan selamat tanggungjawab industri. Harga akan ditetapkan secara bulanan berasaskan kepada harga CPO yang akan diumumkan oleh MPOB pada tiap-tiap satu hari bulan setiap bulan. Dan harga itu akan menjadi benchmark untuk menentukan harga retail bagi membolehkan harga maksimum itu ditetapkan pada setiap bulan. Bermakna mulai daripada 8 hari bulan Ogos, minyak masak 5 kg yang pada masa ini dijual dengan harga RM39 ke RM42 lebih kurang, hendaklah dijual pada harga maksima RM34.70. Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira. Bertemu kembali. Lebih 50,000 orang mengunjungi program Magic of the Night 2022 di dataran Sungai Melaka yang berlangsung sejak Jumaat lalu. Jumlah kehadiran menjadi pemangkin kepada usaha merancakkan kembali sektor pelancongan negara khasnya di negeri Hang Tuah itu. Nur Syafinassari ada laporannya. Festival selama 3 hari itu mempromosi industri seni dan budaya tempatan.
Antara program disusun, persembahan kebudayaan, perarakan bot berhias, perasmian Galeri Warisan Kota Melaka, Magical Melaka Food and Food Fest dan Festival Kesenian Kota Selatan. Turut dianjur Karnival Kejaya dan Expo Pelancongan. Maknanya berterusan untuk 3 hari, mulai 5 hingga 7 kita melaksanakan program Magic of the Night ini. Ini merupakan satu projek yang kita anggap berskala besar, berskala nasional, yang mana melibatkan banyak jabatan dan agensi, terutama kerjasama dengan Kerajaan Negeri Melaka, sebab tanpa kerjasama itu kita tak dapat melaksanakannya. Ya. Itu juga dengan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain lah, terutama Perbadanan Sungai, terutama bila di sungai ini. Jadi kita perlu dapat kerjasama daripada Perbadanan Sungai Melaka. Penganjuran program Magic of the Night 2022 menerima sambutan menggalakkan. Bagi yang berkesempatan berkunjung, pastinya tema Melawat Melaka bererti melawat Malaysia melekat di sanubari mereka. Okey, pertama sekali sudah pasti kita memastikan bahawa pelancong akan ramai lagi datang ke Melaka. Ya. Sebab bagi kita, siapa-siapa yang datang Melaka ni seolah you pernah datang ke Malaysia. Ya. Itu satu. Yang kedua, kita ingin pastikan bahawa seni budaya di Melaka ini, terutama macam dondang sayang, ya, begitu juga makanan dia dan sebagainya, menjadi daya tarikan. Ya. Sebab apabila kita melaksanakan program seperti ini, dia punya limpahan rantaian ekonomi itu jelas, kepada hotelnya, kepada transportationnya, kepada makanannya dan sebagainya. Jadi mendatangkan, merancakkan semula ekonomi, terutama ekonomi dalam bidang pelancongan di Melaka ini sendiri. Selain memberi nilai tambah kepada industri pelancongan, program turut memanfaatkan rantaian kegiatan ekonomi negeri. Program Magic of the Night ini mempromosikan industri seni dan juga budaya tempatan sebagai produk pelancongan untuk diketengahkan di peringkat antarabangsa. Laporan Nur Syafina Sari, RTM. Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dilantik mempengerusikan jawatan kuasa menyiasat insiden melibatkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dengan Pegawai Jabatan Imigresen di KLIA. Hasil dan syur siasatan akan dibentangkan kepada Perdana Menteri untuk tindakan selanjutnya. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, jawatan kuasa turut dianggotai Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani, Ketua Audit Negara Datuk Seri Nik Azman Nik Abdul Majid dan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki. Mereka akan bersidang secepat mungkin. Saudara, untuk pengumuman sukan malam ini kita akan bersama dengan Chairul. Silakan Chairul. Baik, terima kasih. Kontingen Malaysia terus buru pingat di Birmingham. Fulham hampir buat Liverpool kerugian mata. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syarul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Kesulan kecemerlangan dipamerkan atlet gimnas Eng Joey pada Sukan Commonwealth di Birmingham yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Joey atas kejayaannya meraih 2 pingat emas pada tamasya tersebut. Turut menzahirkan ucapan tahniah Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Ucapan tahniah Seri Paduka berdua dikongsi menerusi laman Facebook rasmi Istana Negara hari ini. Joey yang membuat penampilan sulung pada Sukan Commonwealth menghadiahkan emas menerusi disiplin bola dan rebound dalam aksi akhir di Arena Birmingham itu semalam. 2 emas itu sekaligus membantu kontingen negara mencapai sasaran 6 pingat emas di Sukan Commonwealth 2022. Aksi badminton pada Sukan Commonwealth 2022, pemain perseorangan lelaki negara Eng Ziong menghidupkan peluang untuk kontingen Malaysia menambah pingat emas di Birmingham. Ia susulan kejayaan pemain muda tersebut melangkah ke saingan akhir selepas menewaskan Srikan Kidambi dari India 13-21, 21-19, 21-10 hari ini.
Dalam saingan tersebut, pemain dari India itu terlebih dahulu menguasai set pertama dengan kemenangan 21-13 menewaskan pemain negara Ziyong. Pada aksi set kedua, Ziyong mula mempamerkan kebangkitan dan hasilnya berjaya meraih kemenangan dengan keputusan 21-19. Aksi set penentuan bagaikan memihak Ziyong apabila menang dengan keputusan 21-10. Kini peluang membawa pulang pingat Sukan Commonwealth cerah buat Ziyong apabila mara ke saingan akhir. Dalam hal itu, hasrat beregu campuran negara Tan Kian Meng Lai Peijing untuk melangkah ke saingan akhir tidak kesampaian apabila kepada pasangan dari Singapura Terry Hee Yong Kai, Jessica Tan Wei Han. Kian Meng Peijing tewas dengan keputusan 23-25, 18-21 dalam saingan yang berlangsung di National Exhibition Centre, Birmingham. Selepas ini, Kian Meng Peijing dijadual beraksi dalam penentuan pingat gangsa menentang lawan dari Scotland pada awal pagi esok. Baik, kita beralih ke saingan terjun Sukan Commonwealth di Birmingham. Atlet terjun negara Bertrand Roddick percaya menempah slot ke saingan akhir acara 10 meter platform. Beliau berada dalam kelompok 12 atlet ke final selepas mendapatkan aksi awal di tempat ke-6 dengan catatan 396.60 mata. Yang kedua. Dari kedudukan ke-6. Dalam saingan tersebut, Bertrand dilihat berjaya menampilkan gaya yang kemas dalam setiap 6 terjunan itu. Seandainya Bertrand berupaya melakukan kejutan pada aksi final awal pagi esok, maka tidak mustahil atlet muda itu meraih pingat buat Malaysia. Sementara itu, seorang lagi atlet terjun negara, Hanis Nazirul Jaya Surya, tidak berjaya mara ke saingan akhir selepas menamatkan aksi hari ini di tempat ke-14. Beliau sekadar memperoleh skor keseluruhan 300.90 mata selepas 6 terjunan. 2.5 somersault dan 1.5 putaran 6. Kita lihatkan senarai. Dalam hari itu, hasrat kontingen negara untuk menambah kilauan pingat dari kolam terjun tidak kesampaian apabila wakil negara Uzi Liang dan gandingan Datuk Pandalela Rinong Nurdawita Sabri gagal dalam acara masing-masing. Berlangsung di Pusat Akuatik Sandwell, hasrat Ziliang untuk melakar keputusan positif dalam penampilan terakhirnya di tamasya kedua terbesar dunia itu tidak tercapai. Ziliang sekadar mengutip keseluruhan 427.70 mata untuk sekadar menduduki kedudukan ke-7 dalam acara akhir 3 meter papan anjal lelaki. Bagi pingat emas, perak dan gangsa, ketiga-tiganya menjadi milik wakil tuan rumah England. Bagi gandingan Datuk Pandalela Rinong dan Nurdawita Sabri pula, mereka mendapatkan saingan acara 10 meter platform seirama wanita di kedudukan keempat. Bermula dengan baik, namun markah terendah dalam terjunan keempat menjejaskan usaha mereka untuk meraih pingat. Walaupun berjaya bangkit di terjunan kelima, mereka hanya mampu mengutip keseluruhan 286.92 mata untuk menamatkan saingan di tempat keempat. Pingat emas milik Australia, manakala perak dan gangsa dimenangi wakil England. Dalam hari itu, kem squash berada di landasan terbaik bagi menambah pingat buat kontingen Malaysia apabila pasangan Eng Ian Yao, Ivan Yuan Chi Wen menempah slot ke separuh akhir acara beregu lelaki di Pusat Squash dan Hoki University Birmingham. Gandingan Malaysia itu mara dalam kelompok 4 terbaik selepas menumpaskan wakil India, Levan Senthil Kumar, Abhay Singh 2-0, 11-8 dan 11-8 di suku akhir. Mereka dijadual berdepan beregu tuan rumah James Willstrop, Declan James di separuh akhir hari ini. Turut akan turun beraksi dalam saingan sama dua pasangan beregu wanita negara, Aifa Azman, Rachel Arnott dan Chan Yi Wei, Nur Aina Amani Apandi. Saudara, berikut adalah carta kutipan pingat 10 negara teratas pada Sukan Commonwealth 2022 setakat pukul 8 malam.
Sukan Universiti ASEAN AUG di Ubon Ratchathani, Thailand yang menutup tirainya semalam menyaksikan pelbagai pencapaian membanggakan diraih atlet negara. Malaysia cemerlang apabila melepasi sasaran 35 pingat emas serta menduduki tempat kedua keseluruhan selepas mengumpul 49 pingat emas, 83 pingat perak dan 50 pingat gangsa. Kita ikuti rangkuman yang disediakan wartawan Muhammad Zamri Suharani. Edisi ke-20 ini seramai 275 atlet negara menyertai 21 acara sukan. Sebanyak 6 sukan diberikan markah cemerlang, susulan berjaya melepasi sasaran pasukan serta menunjukkan prestasi menggagumkan. Antaranya sukan olahraga, catur, badminton, wushu, lawan pedang dan karate. Dan dengan pencapaian hari ini, saya realise ini adalah kerana program-program pembangunan sukan yang telah pun kita laksanakan menerusi kita punya program Pusat Kecemerlangan Sukan PKS dan juga Pusat Sukan Tumpuan kita. Manakala pada waktu lain saya dapat tahu bahawa apabila dilanda pandemik COVID, banyak juga kontijen-kontijen negara lain yang orang kata berhenti sementara program latihan mereka. Hanya 2 sukan gagal menyumbang pingat iaitu futsal dan juga sport climbing. Secara keseluruhan, Datuk Dr. Pekan memberikan 8.5 markah buat kontijen susulan kejayaan menduduki tangga kedua keseluruhan di belakang tuan rumah Thailand. Selain itu, persediaan buat Tamasya AUG akan datang pada 2024 di Surabaya juga mengambil kira penilaian kejayaan atlet yang meraih pingat perak dan gangsa. Adakah berapa pingat perak yang kita menang ni selain pingat emas, yang mana pemain yang ada ni ataupun atlet yang ada ni boleh tak di-continue untuk 2024, kemudian yang di pencapaian pingat perak ni boleh tak mereka ni, adakah mereka lagi masih berstatus student kan untuk beraksi di 2024. Itu kita punya, orang kata kita punya safe deposit kita. Laporan postmortem berkenaan prestasi atlet negara akan dikemukakan dalam beberapa minggu lagi. Kejayaan kontijen negara pada AUG edisi ke-20 ini akan menjadi pemangkin untuk melahirkan lebih ramai atlet yang berdaya saing pada masa hadapan, sekaligus memertabatkan mutu sukan IPT dalam erti kata lebih profesional. Muhammad Zamri Sorani, RTM. Atlet muda angkat berat negara Muhammad Anik Kashdan yang dimenangi pingat emas pertama Malaysia pada Sukan Commonwealth 2022 akui fokusnya kini adalah untuk melakar kecemerlangan pada kejohanan dunia di Colombia Disember ini. Menurut beliau, kejohanan itu penting untuk memburu slot Sukan Olimpik 2024 di Paris. Jelas Muhammad Anik, beliau juga akan cuba memastikan persiapannya berjalan lancar bagi menyertai kejohanan tersebut selain Sukan Malaysia pada September ini. Saya tak boleh nak target tinggi sebab perbezaan saya dengan diorang jauh, tapi apa yang boleh saya buat, saya training sungguh-sungguh untuk naikkan saya punya rekod semua untuk boleh challenge diorang. Muhammad Anik mencipta sensasi pada Sukan Commonwealth di Birmingham selepas mengungguli kategori 55 kg dengan jumlah angkatan 249 kg yang juga merupakan rekod baharu tamasya itu. Pencapaian tersebut amat membanggakan buat atlet angkat berat Sukan Malaysia, Sukma Johor, yang pertama kali bertanding pada pentas Sukan Commonwealth. Baik, kita beralih ke saingan Piala FA 2022. Terengganu FC, TFC melangkah ke pentas final selepas berjaya menyingkirkan Selangor 4-2 menerusi penentuan sepakat penalti pada aksi separuh akhir di Stadium Sultan Zainal Abidin, Kuala Nerus. Selepas ini, skuad penyu bakal membuat perhitungan menentang Johor Darul Takzim JDT pada aksi final. Dalam perlawanan tersebut, pelawat terlebih dahulu berada di depan menerusi Nur Hakim Hassan pada minit ke-24 apabila menyambar umpanan Quentin Cheng. Jaringan itu kekal hingga tamat separuh masa. Bersambung di babak kedua, gol penyamaan di jari-jari TFC akhirnya berhasil pada minit ke-48 melalui gerakan solo Faisal Abdul Halim. Pemain kebangsaan itu berjaya melepasi 3 pemain lawan sebelum melakukan rembatan menewaskan Samuel Somerville untuk mengikat kedudukan 1-1. Usaha untuk menambah gol oleh kedua-dua pasukan selepas itu menemui jalan buntu dan perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan.
Sepanjang 30 minit masa tambahan, tiada jaringan terhasil sekaligus kemenangan ditentukan menerusi sepakan penalti yang memihak kepada TFC dengan keputusan 4-2. Kali terakhir skuad penyu mara ke perlawanan akhir dan menjulang trofi Piala FA adalah pada 2011. Bagi Ketua Jurulatih TFC Muhammad Nafuzi Zain, keyakinan dan percaya pada rakan sepasukan menjadi kunci kejayaan pasukannya. Beliau nyata gembira dan bersedia untuk bertemu JDT pada perlawanan akhir hujung bulan ini. Okey, bagi saya sendirilah. Saya wish saya nak berjumpa JDT di final. Sebab as a head coach selama 3 musim selalu berjumpa di semi-final, di quarter final, terkandas di situ. Jadi impian saya untuk berjumpa di final. So kali ni laluan kita bukan bertemu JDT. So alhamdulillah lah. Rasa bertemu JDT itu different je lah. Di final yang penting kita sampai ke climax ke final itulah. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, perkembangan seterusnya berkenaan dengan aksi Liga Perdana Inggeris. Penyerang berbisa Mesir Mohamed Salah menjadi penyelamat Liverpool dalam aksi menentang Fulham apabila jaringannya membolehkan The Reds meraih keputusan seri 2-2. Dalam saingan yang berlangsung di Craven Cottage menyaksikan, gol awal permainan dijaringkan oleh pemain Fulham, Alexander Mitrovic pada minit ke-32 sekaligus membolehkan tuan rumah mendominasi separuh masa pertama. Pada babak kedua menyaksikan Liverpool dapat menyamakan kedudukan 1-1 menerusi jaringan Darwin Núñez pada minit ke-64. 5 minit selepas itu, Mitrovic sekali lagi menjaringkan gol kedua buat Fulham hasil jaringan penalti. Kedudukan 2-1 seakan memberi tekanan kepada Liverpool dan melancarkan beberapa percubaan tepat sebelum Salah berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-80. Selepas ini Liverpool dijadual menentang Crystal Palace pada 16 Ogos ini. Turut menjadi tumpuan, aksi bergaya yang dipamerkan Tottenham Hotspur ketika meraih kemenangan 4-1 menewaskan Southampton awal pagi tadi. Dalam perlawanan tersebut, pasukan pelawat terlebih dahulu mendapatkan jaringan menerusi James Ward-Prowse pada minit ke-12. Tersentak dengan jaringan tersebut, tuan rumah Spurs terus melancar. Sedara beberapa itu mengakhiri edisi Sukan malam ini. Saya Syarul Islam. Salam keluarga Malaysia. Kita berjumpa lagi. Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Bersinar dengan semangat kesukanan. Setiap pencapaian, perkembangan dan segala yang berlaku dibawakan untuk anda dalam siaran langsung laporan harian pagi sepanjang 30 Julai hingga 8 Ogos. 1 pagi dan 9 pagi di TV2, saluran OK dan saluran sukan RTM. Laporan harian petang sepanjang 29 Julai hingga 8 Ogos 4 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Laporan harian malam sepanjang 29 Julai hingga 7 Ogos 9 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Angka kematian akibat serangan udara Israel di Semenanjung Gaza meningkat kepada 32 orang. Mangsa yang terkorban dalam serangan hari kedua itu termasuk wanita dan kanak-kanak.
Pada Sabtu, Kementerian Kesihatan Palestin berkata sekurang-kurangnya 24 orang terbunuh dan 203 lagi cedera akibat serangan udara di bawah operasi Breaking Dawn oleh Israel terhadap Gerakan Jihad Islam Palestin PIJ. Seorang komander tertinggi PIJ, Khalid Mansur, terbunuh manakala pasukan pertahanan Israel mengesahkan kematian komander kanan PIJ di utara Gaza, Taisir Jabari. Di Thailand, angka kematian akibat kebakaran sebuah kelab malam meningkat kepada 15 orang. Terkini, seorang individu berusia 36 tahun meninggal dunia di Hospital Rayong. Kebakaran kelab malam Mountain Bee di wilayah Chamburi pada pukul 1 pagi Jumaat lalu menyebabkan 13 pengunjung terdiri 9 lelaki dan 4 wanita maut, manakala 35 yang lain cedera. China menamatkan latihan ketenteraan terbesar mengelilingi Taiwan yang dibuat selepas lawatan kontroversi pemimpin Amerika Syarikat Nancy Pelosi. Latihan itu dijangka berakhir hari ini walaupun Beijing mengumumkan latihan baharu di Laut Kuning akan berlangsung sehingga 15 Ogos. Kementerian Luar Taiwan semalam menggesa Beijing berhenti serta-merta daripada meningkatkan ketegangan yang menakutkan rakyat Taiwan. Bertemu lagi dalam Bidiva. Sebagai penyiar rasmi kerajaan, RTM perlu sentiasa peka dan lebih sensitif dalam usaha memartabatkan seni warisan negara. Menjadikan aspirasi tersebut, RTM telah memperkenalkan satu jajaran siaran mengetengahkan konsep seni warisan iaitu penyiaran kandungan bersifat pertandingan dan pertunjukan seni warisan di negeri-negeri. Sebelum ni kita dah banyak dah. Ada 2-3 dah. Bermukun, Dikir Barat, Silap Jatuh dan yang kehadapan ni ialah Zapin. Zapin daripada Johor, kemudian Bongai untuk Negeri Sembilan macam ni. Seterusnya akan terus ke ke utara. Kita akan buat pertandingan Boria, juga di Pahang lagu-lagu rakyat. Ini kita akan siarkan dari masa ke semasa dan sekarang di peringkat pertandingan di peringkat negeri lah. 8 tahun bukan satu tempoh singkat untuk muncul dengan konsert yang meninggalkan 1001 kenangan manis. Namun ia berjaya dibuktikan kumpulan Kembara di konsert Kembara Panorama Jingga 1444 Hijrah minggu lalu. Membuka pentas dengan lagu Panorama Hidup, penonton yang hadir benar-benar merindui kumpulan ikonik era 80-an itu.
Konsert yang menampilkan gabungan tenaga dan kehebatan vokal Dato' M. Nasir bersama anggota asal Kembara iaitu Zul, Rahman Suri, Syahrom Basirun dan Mat Shah Othman memukau lebih 2,500 penonton. Persembahan selama 3 jam menerusi seleksi daripada album ke-4 hingga ke-7 berselang seri dengan lagu yang jarang didengar, malah ada yang belum pernah diperdengarkan oleh Kembara kepada umum. Penyair popular Pian Habib muncul sebagai tetamu istimewa membawa penonton kembali ke zaman Kembara seniman jalanan dengan watak ikoniknya Osman Tikus. Mengetengahkan budaya serta adat Negeri Sembilan. Itu antara elemen menarik yang ditonjolkan dalam filem Gadis Jolobu The Movie. Filem komedi romantik dengan sentuhan klasik turut menampilkan muka baharu antaranya Ahirin Ahiruddin dan Nami. Tidak ketinggalan anak jati Negeri Sembilan, Datuk Hatan dan pelakon senior K. Rahman serta Joey Daud. Kita punya dalam suasana set tu enjoy, happy. Jadi kita boleh deliver bagus. Alhamdulillah. Dan dia orang ni support buat aku jadi bersemangat kan. Tu kita deliver senang lagi. Dan production semuanya Chinese. Itu kesusahan bagi saya untuk saya convincekan diri saya sendiri tau, bukan orang tau. Saya buat ni sampai tak sampai ni pasal diorang tak faham. Kalau biasa saya syuting dengan production Melayu kita, apa saya buat diorang kiki. Oh, alhamdulillah. Yang ini susah. Saya kadang saya stres macam aku buat ni jadi tak jadi ni. Macam tu. Sebab semua Chinese dia. Itu yang pada saya ilmu yang ini ilmu yang dahsyat ya. Dari segi persiapan tu saya dengar lagu-lagu Negeri Sembilan setiap hari, masa saya nak tidur, masa saya nak makan, masa saya nak mandi, dalam kereta. Betul, saya tak tipu, memang saya dengar. Saya siap tulis lagi dia punya lirik apa semua sebab saya nak betul-betul menyampaikan dialek tu dengan betul lah kan. Tidak dinafikan, artis veteran masih mendapat tempat dalam industri seni. Namun bagi pengerusi Persatuan Melodi Kenangan Artis dan Penggiat Seni Malaysia, Amran Nasruddin, terdapat sedikit kegusaran mengenai kadar bayaran yang tidak setimpal pengalaman mereka. Tetapi apa yang merugikan kita atau merungsing kita bila pembayaran itu tidak setimpal dengan apa yang pengalaman mereka. Itu pun harus kita perhatikan dan kita perjuangkan bahawa pembayaran untuk seseorang artis yang telah lama bercimpung 30 tahun, 40 tahun itu adalah merupakan satu pembayaran yang patut dimartabatkan atau diberi imbuhan yang paling tinggi. Tidak mahu melepaskan peluang keemasan. Penyanyi Izzat Lazim telah menerima tawaran untuk merakamkan lagu duet bersama penyanyi Singapura Nana Karya. Sehingga berjudul Meski merupakan lagu duet pertama Izzat selepas pembedahan sakit gastrik kronik tahun lalu. Masa mula nyanyi saya ada juga kesukaran saya cakap dengan Amir, lagu ni boleh tahan sebab dia macam tinggi juga. Tapi itulah bila biasa recording, bila saya nyanyikan, saya cakap tak apalah, kita cuba buatlah sebab. Tapi alhamdulillah lah bagi saya, saya rasa tak berapa suka sangatlah untuk saya sebab saya dah lama menyanyi dan lagi satu sebab lagu ni pun diberi pun sebab memang dah berdasarkan pada lagu yang duet dan range dia memang dah duet. Jadi kat situ masalah. Penyediaan set penggambaran sahaja telah menelan belanja sehingga RM1 juta. Hasilnya pasti membanggakan. Pengarah filem Abang Long Fadil 3, Syafiq Yusof akui untuk mendapatkan sebuah filem bermutu memerlukan satu kos yang besar. Yalah, betul awak cakap tu, daripada kampung, lepas tu dia dah jadi macam dulu macam Mission Impossible sikit kan. So now dia jadi macam Kingsman. Itu memang betul lah. Itu memang direction Syafiq yang memang Syafiq betul-betul nak buat lah. Sekian sahaja perkongsian dunia hiburan daripada BDiva. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye. Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara. Ku lihat warna, tetapi
tak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Baik, untuk segmen hashtag malam ini kami akan kongsikan kepada anda mengenai belian merah jambu. Ya, di Angola belian merah jambu terbesar telah ditemui. Perinciannya dalam hashtag. Pelombong di Angola menemui belian merah jambu tulen yang dipercayai terbesar pernah dijumpai dalam tempoh 300 tahun. Belian merah jambu type Ila bernilai 170 karat itu digelar The Lulo Rose. Namun proses potongan dan gilapan untuk mendapatkan nilai sebenarnya boleh menyebabkan belian itu kehilangan hingga 50% berat asalnya. YouTuber Stan Browning memecahkan rekod dunia apabila berjaya melakukan 25 kali senaman regangan pull-up dari helikopter dalam masa 1 minit. Browning mengatasi pesaingnya Arjen Albers yang mencatatkan 24 pull-up untuk gelaran rekod dunia Guinness berlangsung di Antwerp, Belgium. Browning merupakan pakar dalam latihan gimnastik kalistenik. Di TikTok, Gabriel Fetosa mengejutkan warga internet dengan kemahiran mengubah anjing peliharaannya menjadi salah satu watak Pokemon. Anjing yang memiliki bulu berwarna putih gebu ditukar warna kepada oranye dan jalur hitam menyerupai watak Arcanine. Dia turut memberi jaminan semua bahan yang digunakan dalam proses tersebut adalah selamat. Saudara, berita perdana edisi 7 Ogos 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.